Sabah Maju Jaya 2.0 dilancar sasar lonjakan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi. Bincangnya bersama Sabrina Baas di Kota Kinabalu. Teruskan Sabrina. Ya Otto, Sabah melancarkan hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 bagi tempoh 2026-2030. Sasarannya lonjakan daya saing produktiviti dan nilai ekonomi negeri. Majlis pelancaran disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor di SICC Kota Kinabalu. 3 teras utama diberi tumpuan termasuk sektor pertumbuhan ekonomi dengan fokus kepada perindustrian, pelaburan dan perdagangan. SMJ 2.0 akan menjadi bukti kesungguhan kerajaan dalam keadaan dunia yang bergerak pantas. Dipacu oleh kecerdasan buatan AI, ekonomi digital, perdagangan rentas sempadan dan persaingan global. Kerajaan negeri menyasarkan pelaburan strategik seperti projek East Steel Enterprise Sabah bernilai 31 bilion ringgit di Sepitang. Dijangka mewujudkan 10,000 pekerjaan berkemahiran tinggi serta memperkukuh rantaian bekalan industri keluli. Bercakap kepada pemberita, Datuk Haji J berharap penjawat awam bersama-sama menjayakan hala tuju SMJ 2.0. SMJ 2.0 merupakan kesinambungan SMJ 1.0 yang sebelum ini memfokuskan pemulihan pasca pandemik dan kestabilan negeri. Ianya amat bermakna kepada kerajaan ini kerana inilah sebagai panduan kita untuk perancangan pembangunan dan juga pengurusan pentadbiran kita 5 tahun akan datang. SMJ 2.0 disokong belanjawan negeri 2026 berjumlah 12.02 bilion ringgit iaitu belanjawan tertinggi dalam sejarah Sabah. Ia melibatkan lebih 1,000 program dan projek pembangunan sejajar RMK 13 dan aspirasi Malaysia Madani. Selain ekonomi dan pelaburan, SMJ 2.0 menumpukan pembangunan sektor pertanian, pelancongan dan ekonomi biru untuk kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri menyasarkan tahap sara diri beras meningkat daripada 30% kepada 60% menjelang 2030. Melalui program revolusi padi, penyediaan jentera moden dan pembangunan Sabah Agricultural Biotechnology Centre (SABTEC) di Tuaran. Terdahulu ketika menyampaikan amanat kepada penjawat awam negeri dan persekutuan, Datuk Haji J menggesa kaki tangan awam bersikap profesional, berintegriti dan berorientasikan rakyat dalam melaksanakan tugas harian. Pegawai yang merasakan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dinasihatkan memaklumkan kepada pihak atasan bagi pertimbangan penempatan semula. Langkah seumpama penting demi memperkukuh keupayaan perkhidmatan awam dan memastikan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan. Ingin saya tegaskan bahawa perkhidmatan awam merupakan tulang belakang kepada kestabilan dan keberkesanan pentadbiran kerajaan. Kerajaan boleh bertukar ganti dan dasar boleh berubah atau diubah suai. Namun perkhidmatan awam mesti kekal profesional, neutral serta berorientasikan rakyat. Kerajaan negeri kini berusaha mendapatkan pensijilan MSISO 9001-2015 dan ABMS 37001-2025. Ia bagi memperkukuh tabir urus, meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan menzahirkan komitmen terhadap integriti, ketelusan serta accountability. Penstrukturan semula kementerian, jabatan dan agensi termasuk GLC sedang dilaksana bagi memastikan sistem penyampaian kerajaan lebih cekap, berkesan dan tidak merugikan rakyat. Kerja-kerja pengaspalan jalan dari rancangan Belia Tiulon ke Kampung Simbuan di daerah Sok kini bermula, menandakan fasa baharu pelaksanaan projek infrastruktur tersebut yang dijadual siap penghujung tahun 2027.
Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam perkongsian di Facebook memaklumkan projek jalan sepanjang 26 km kini memasuki peringkat pengaspalan yang dijangka dapat meningkatkan tahap akses dan perhubungan penduduk setempat. Pembinaan jalan ini dijangka memberi impak positif kepada kehidupan harian masyarakat luar bandar, khususnya dari segi pergerakan, ekonomi setempat serta akses kepada kemudahan asas. Selain projek jalan, kawasan rancangan Belia Tiulon turut menyaksikan pelaksanaan beberapa projek pembangunan lain termasuk pembinaan pasar tamu baharu, menara telekomunikasi serta bangunan sekolah baharu yang kini berada pada fasa akhir pembinaan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah kini berada pada tahap kesiapsiagaan maksimum menghadapi risiko banjir. Langkah itu susulan amaran hujan lebat dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia bermula 30 Januari hingga 1 Februari ini, khususnya di daerah Kinabatangan dan Beluran. Kita dah buat pemakluman awal kepada kita punya tim. Kesiapsiagaan tu pemantauan di kawasan lembangan sungai yang berisiko tu. Juga kita akan alertkan kita punya CDET, Civil Defence Emergency Response Team, yang mana kawasan komuniti tu tersedia maklum akan amaran awal ini, dan juga kita punya gerak kerja tu kepada tugas-tugas ataupun langkah-langkah awal sekiranya berlaku bencana tu berada dalam keadaan yang optimum. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Perhimpunan Setia APM Zon Sandakan Peringkat Negeri 2026 di Sandakan. 150 anggota menerima watika pelantikan, pangkat pegawai bersekutu dan pingat kecemerlangan pada majlis ini. Usaha memperkasakan peranan belia di negeri ini terus dipergiat, termasuk menerusi penubuhan skuad sukarelawan Gagah Muda dianggotai Ahli Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat. Pemuda Gagasan Rakyat akan menubuhkan Sekretariat Gahmuda sebagai platform kesukarelawanan anak muda bagi mendekati rakyat dan memperkukuh gerak kerja di peringkat akar umbi serta golongan muda bukan partisan. Sekretariat Gahmuda dijadual dilancarkan selepas Aidilfitri. Kita mahu nanti Gahmuda ini akan menjadi barisan hadapan jika ada kes-kes emergensi seperti banjir, kebakaran, termasuk juga keperluan-keperluan lain seperti keberadaan kita untuk membantu pengurusan jenazah dan juga perkara-perkara yang berkaitan dalam konteks kesukarelawanan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Melalui inisiatif itu, Pemuda Gagasan Rakyat berhasrat mengangkat nilai kebersamaan dan semangat kesukarelawanan dalam kalangan anak muda, khususnya ketika berdepan situasi kecemasan. Masjid Puncak Taqwa Pekan Kinarut kini giat membuat pelbagai persiapan menjelang bulan suci Ramadan yang bermula Februari ini. Selain pengisian ibadah, masjid berkenaan turut memberi penekanan kepada pengukuhan ukhuwah melalui penglibatan jemaah serta komuniti setempat. Antara program yang dirancang termasuk aktiviti gotong royong membersihkan kawasan masjid serta penganjuran program kenduri sekampung sebagai simbol kebersamaan sebelum Ramadan. Yang menjadi kemeriahan tu ialah pada 10 malam terakhir tu. 10 malam terakhir tu memang kita adakan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan kita akan berjumpalah apa yang kita hajatkan di situ. Jadi kita berharap ramai jemaah-jemaah yang ada di sekitar ini akan datang ke masjid. Beliau ditemui RTM selepas Forum Anjung At-Taqwa terbitan Sabah FM di Kinarut. Solat tarawih di masjid ini akan diimamkan oleh pelajar tahfiz. Manakala program Tadarus Al-Quran melibatkan golongan remaja, dewasa serta para imam. Majlis Khatam Al-Quran akan menjadi acara kemuncak pengisian aktiviti Ramadan. Selain penyediaan kira-kira 100 pek makanan berbuka puasa setiap hari. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Sabrina langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.